Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ataupun tengah hari yang berbahagia ini, kita sama-sama berada di masjid ini untuk kita membuat atau mengkaji dan mendalami beberapa hadis-hadis pilihan yang boleh menjadi pedoman dalam kehidupan harian kita. Kita pada hari ini kita akan beralih kepada satu hadis yang baru, iaitu hadis yang bertajuk kelebihan bekerja. Hadis ini ialah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah bersabda, "Man talabat dunya halalan isti'fafan 'alil mas'alati wa sa'yan 'ala ahlihi wa ta'attufan 'ala jarihi, ba'athahu Allahu yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamar lailatal badri. Wa man talabat dunya halalan mukathiran mufakhiran mura'iyan laqiyallahu ta'ala yaumal qiyamati wa huwa 'alaihi ghadban." Maksudnya, barang siapa yang mencari rezeki yang halal di dunia ini, mencari rezeki yang halal, tujuannya ialah untuk menjauhkan diri daripada meminta-minta, mana mengemis, dan berusaha, tujuannya juga ialah berusaha untuk ahli keluarganya, dan tujuannya juga ialah supaya dia dapat merasa belas kasihan kepada jiran tetangganya, maknanya boleh menolong tetangganya. Kalau orang yang mencari pekerjaan dengan niat yang sedemikian rupa, nak elakkan diri daripada fakir, bekerja kerana mencari nafkah untuk keluarga, bekerja kerana ingin menolong orang jiran tetangga yang susah, pada hari kiamat kelak bila mereka dibangkitkan oleh Allah, mukanya seperti bulan kal qamar lailatal badri, iaitu seperti bulan yang mengambang. Begitulah maksudnya. Tetapi barang siapa yang mencari atau bekerja di dunia ini mencari yang halal, tujuannya ialah untuk mengumpul-kumpulkan harta tersebut. Mufakhirannya tujuannya ialah untuk bermegah-megah dengan harta kekayaan yang diperolehi, atau tujuannya ialah untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain yang dialah mempunyai kelebihan. Pada hari kiamat, orang-orang seperti ini walaupun kerja di tempat-tempat yang halal atau mencari rezeki yang halal, tapi niatnya bukan kerana untuk menjadikan diri orang yang tak miskin atau nak bantu orang dan sebagainya, tapi tujuannya nak mengumpul harta tersebut, menunjuk-nunjuk ataupun sombong dengan harta tersebut. Nanti kalau pada hari kiamat dia berjumpa dengan Allah dan Allah dalam keadaan murka kepadanya. Jadi hadis ini memberi pilihan kepada kita, sebab kita semuanya bekerja. Jadi setiap orang di dunia ini tentu bekerja. Jadi kerja ni ada dua perkara, ada dua niat. Sama ada niat yang pertama tadi, iaitu sama ada kita kerja kerana nak mencari nafkah untuk keluarga kita, atau membantu orang susah, ataupun kita bekerja kerana orang kata tu nak mengelakkan diri kita dan keluarga kita daripada susah, daripada meminta-minta. Ini option yang pertama. Jadi kalau kita bekerja dengan niat demikian, maka jadilah kerja kita sebagai satu ibadah yang akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari akhirat kelak kita dibangkitkan dalam keadaan muka kita macam bulan purnama. Tapi option kedua pula, kalau kita kerja kerana nak menunjukkan kepada orang lain bahawa kita ni mewah, kita ni kaya, kita banyak uang, maka pekerjaan seperti ini, walaupun jenis kerja yang dilakukan tu adalah halal, dibolehkan dalam Islam dan diharuskan, tapi dia tidak mendapat apa-apa di sisi Allah kerana niatnya tidak baik. Maka di hari akhirat kalau dibangkitkan pun pada hari kiamat,
dia di dalam keadaan kemurkaan Allah, sebab kerja yang mempunyai niat seperti ini tidak dikira sebagai satu ibadah, kerana dia ada niat yang lain, nak tunjuk-tunjuk supaya banyak duit, supaya orang tahu yang dia ni adalah orang kaya. Maka niat seperti ini adalah niat yang batal, niat yang batil, maka tak dikira kerja ini sebagai satu ibadat dan tak dapat pahala lah kita daripada pekerjaan ini. Oleh kerana itulah, bila kita bekerja, mesti kita niat kita baik. Kita bekerja yang paling utama sekali ialah untuk menjadikan diri kita ni orang yang bertanggungjawab, terutama kita sebagai suami, sebagai ketua keluarga. Kita kerja kerana kita nak memberi makan bukan kepada diri kita saja, tapi kepada isteri kita dan anak-anak kita. Kita bekerja kerana nak membelanja persekolahan anak-anak kita biar mereka jadi orang yang berilmu, orang pandai dan orang yang dihormati di masa akan datang. Kerana orang yang berilmu ni orang yang tahu, yang kenal antara yang salah dan yang benar, antara yang hak dan yang batil. Orang yang tak ada ilmu mungkin tak kenal semua itu dan orang yang berilmu juga dia boleh berusaha untuk menambahkan rezeki, untuk memperbanyakkan rezeki dia. Jadi kita bekerja kerana nak memberikan pendidikan kepada anak-anak kita agar di masa depan hidupnya lebih sempurna, lebih teratur dan lebih terarah. Jadi inilah yang dikatakan ibadah. Sebab kita tahu dalam kehidupan harian kita, apa saja kebaikan yang kita lakukan semua ibadah. Termasuklah kita berkahwin pun bukan satu ibadah, kerja pun satu ibadah, tapi semua bergantung pada niat. Kalau kita berkahwin dengan niat nak menjadikan pasangan kita tu pasangan yang sama-sama boleh membina satu keluarga yang bahagia, kita dapat sama-sama beribadah bersama-sama pasangan kita, maka perkahwinan seperti ini adalah perkahwinan yang dikira sebagai satu ibadah dan diberi pahala oleh Allah SWT. Tapi kalau kita berkahwin kerana kita nak aniaya perempuan tersebut, atau kita nak korek, nak keruk lah orang kata, dia punya harta kerana dia gaji dia besar, kita nak keruk harta dia, ataupun kita sengaja nak memain-mainkan dia, maka niat yang tak baik ini tak menjadikan pernikahan tadi sebagai satu ibadah. Itulah sebabnya kadang-kadang separuh jalan gagal kerana niat tidak baik. Jadi apa benda pun, apa yang kita lakukan pun, kalau kita nak mendapat pahala dari Allah SWT, mestilah kita sandarkan dengan niat yang baik. Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat, setiap amalan semuanya bergantung kepada niat. Niat kita baik, kita dapatlah kebaikan dari Allah SWT. Niat kita tak baik, kita akan mendapat kemurkaan Allah SWT. Jadi kita kena pilih, mau mendapatkan keredaan Allah ataupun kita mau mendapatkan kemurkaan Allah. Orang yang waras fikirannya, orang yang ada iman, orang yang takut pada hari akhirat, orang yang takut pada seksa Allah SWT, tentu dia nak cari keredaan Allah pada setiap hari dan setiap masa. Kerana bila Tuhan redha, tentu Tuhan akan tolong dia, bantu dia pada bila-bila masa pun. Tapi kalau orang yang kurang waras fikirannya, atau orang yang dipermainkan, diperdayakan akal fikirannya dengan dunia semata-mata, kerana hendakkan kemewahan, hendakkan kesenangan, tapi nak dapatkan kesenangan, kemewahan dengan mudah, tak mau bekerja dan berusaha, orang ini adalah orang yang kurang waras. Dia tentu tidak akan mendapat keredaan Allah, dan apabila Allah tak reda kepadanya, hidupnya di dunia ini sentiasa akan menghadapi masalah dan kesulitan, kerana Allah tidak memberikan bantuan kepadanya lantaran Allah tak reda kepadanya. Itulah sebabnya setiap hari kita bekerja ke atau kita berusaha, kita harapkanlah keredaan Allah SWT, agar dengan demikian kita menjadi orang-orang yang sentiasa disayangi oleh Allah SWT. Jadi agama Islam memandang berat, agama Islam memang menggalakkan kita bekerja, dan Islam tak menggalakkan kita menjadi orang yang malas. Budaya malas, budaya ponteng kerja, dan juga sikap acuh tak acuh atau sambil lewa dalam melaksanakan sebarang tugas yang diamanahkan, ini semua adalah bukan ajaran agama kita. Jadi bila kita bekerja dan diamanahkan oleh majikan kita untuk melakukan satu pekerjaan, kita diberi upah, bukan percuma, diberi upah, iaitu diberi gaji. Setiap bulan kita akan terima gaji, dan setiap bulan juga majikan kita akan bayar CPF. Dia bayar CPF, potong CPF kita tambah lagi dengan CPF yang dibanu,
kemudian setiap tahun gaji kita naik, ada increment ya. Semuanya itu adalah diberikan kepada kita agar kita melaksanakan ya, kerja-kerja yang diamanahkan kepada kita tu dengan sempurna. Jadi oleh kerana itu adalah amanah, walaupun majikan kita bukan Islam sekalipun, kita kerja dengan kerajaan kita pun bukan kerajaan Islam. Kita kerja dengan orang putih ke, dengan orang bangsa asing, dengan orang Cina ke, orang India yang bukan Islam sekalipun ya, mereka tu tetap majikan kita. Mereka memberikan amanah kepada kita untuk buat kerja kerana kita yang minta kerja tersebut. Jadi bila kita minta kerja tersebut, bermakna kita mampu untuk melaksanakannya. Apabila kita diterima menjadi pekerjanya dan kita diberikan tugas untuk bekerja, tugas yang diberikan itulah yang dikatakan amanah. Dan apabila kita diberikan amanah, maka amanah itu hendaklah kita jaga dan kita laksanakan dengan sempurna. Tidak boleh kita laksanakan amanah itu dengan main-main ataupun sambil lewa, yang menyebabkan nanti syarikat di mana tempat kita bekerja tu mengalami kerugian ataupun kurang dia punya productivity pada setiap hari disebabkan kita tak bekerja dengan sungguh-sungguh, maka kita akan di-blame satu, kemudian kita akan dimurkai oleh Allah SWT kerana tak bekerja dengan sungguh-sungguh. Walaupun kita rasa macam tak nampak itu perkara yang salah, kerana kita buat kerja macam biasa juga, cuma dia punya hasil kerja dalam satu bulan, satu hari umpamanya perlu kepada 30 yang mesti kita siapkan 30 barang ataupun 50 barang. Kita hanya mampu menyiapkan sebanyak 20 barang, mana kurang 30 lah kerana apa? Kerana kita buat secara sambil lewa. Supervisor tak ada, kita pun boleh buat lebih kurang. Kita bual-bual, ngobrol-ngobrol dengan pemikiran bahawa tak ada orang lihat. Yang kedua, selalu kita ingat, kita buat banyak-banyak pun gaji kita sama. Yang untung dia juga. Jadi kita lupa itu amanah. Allah melihat. Supervisor tak melihat, tapi Allah melihat. Majikan dah bagi amanah, satu hari mesti 50 barang mesti siap. Kita siapkan 30, 20 dah short. Berapa rugi dia? Kalau satu masa kita kena buang, kita kena tendang, kena retrench, salah siapa tu? Salah kita juga kan? Sebab itu dalam kerja pun kita kena kaitkan dengan ajaran-ajaran agama. Agama Islam ni kan adalah satu agama menyeluruhi semua bidang pekerjaan, semua bidang hidup. Agama Islam ni bukanlah satu agama yang hanya menitik beratkan soal ibadah ritual saja, sembahyang, puasa, bayar zakat, pergi haji, pergi umrah, bukan itu saja. Tapi agama Islam adalah agama yang melibatkan semua bidang kehidupan harian kita, semuanya tertakluk dan ada hukum-hukum agama di sana. Dalam pekerjaan ada hukum-hukum agama di sana. Bila nak bekerja pun nak pastikan bahawa yang kita nak lakukan ni kerja yang halal, bukan yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan apabila kita dah terima sesuatu pekerjaan, itu adalah amanah Allah kepada kita. Kena kerja sungguh-sungguh. Bila kerja main-main tu maknanya kita berdosa. Jadi semua ada kaitan dengan agama. Jadi kalaulah setiap orang mempunyai pegangan agama yang kuat, dia tahu bahawa ini adalah amanah, sudah pastilah orang-orang ini akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Soal ponting kerana MC itu tak akan wujud. Tapi oleh kerana kesedaran agama itu kurang, lebih banyak dia memikirkan tentang hal diri dia saja, tak memikirkan hal orang lain. Hal umpamanya kalau dia suka-suka ambil MC lah, pergi doktor, bayar je 10 ke 20 dolar ke 15 dolar, minta doktor, today I'm tired lah, not well lah, doktor pun kasih one day. Betul lah, dengan certificate itu memang certified letter, diterima oleh majikan kita, tapi hakikatnya kita tak begitu sakit. Jadi itu dah satu penipuan yang kita dah buat. Menipu kaumnya apa? Berdosa lah. Dia termasuk dalam bab munafik. Sebab salah satu tanda orang munafik tu dia berbohong. Jadi apabila kita menipu tu dah berdosa, Allah akan murka kepada kita. Yang kedua, dengan kita ponting-ponting seperti itu, tak sakit buat-buat sakit, dapat MC,
Kawan kita tu jadi mangsa pula kerana dia kena cover kerja-kerja kita. Jadi orang kita senang lenang kat rumah atau senang lenang kita pergi mana-mana kerana nak uruskan sesuatu pekerjaan. Kawan kita bertungkus lumus nak menghabiskan kerja dia dan kerja kita yang kita tinggalkan kerana kita tak datang lantaran kita MC. Itu pun menyusahkan orang pun berdosa. Mana dia tak dosa kan? Menyusahkan orang pun salah. Tipu dah salah, menyusahkan pun salah. Jadi ini bukan ajaran Islam. Sebab itulah dalam kehidupan harian kita, kita perlu kaitkan agama dalam semua sudut. Jadi bila kita kaitkan agama dalam semua sudut, dalam semua bidang, dengan sendirinya kita akan menjaga semua bidang tersebut daripada kita lalai dan daripada kita mendapat kemurkaan Allah SWT. Ini tak disedari oleh sebilangan kawan-kawan atau sahabat-sahabat kita. Kalau dia tahu bahawa ini adalah satu perkara yang salah, tentu dia tak buat. Jadi tak ada artinya kalau kita sentiasa berdoa, sembahyang, puasa, berdoa kepada Allah SWT agar diampunkan dosa, tapi di waktu yang lain kita buat dosa dengan majikan kita buat dosa dengan kawan sebekerja dengan kita kerana kita menyusahkan dia. Jadi apa artinya di waktu yang lain kita begitu baik dengan Allah SWT, di waktu yang lain pula kita lupa Allah pun suruh buat baik kepada orang lain dan jangan berbohong dengan sesiapa pun. Jadi maknanya kena menyeluruh. Itulah sebabnya agama ni kalau orang ikut betul-betul tak akan jadi masalah kepadanya, malah mereka akan dapat menjadi orang-orang yang sentiasa disukai oleh siapa saja yang bersama-sama dengannya. Oleh kerana itu, beberapa langkah seperti motivasikan pekerja, melihat contoh dan tauladan pekerja yang berjaya, di samping semangat roh pekerjaan sebagai satu ibadat dijadikan moto atau misi pekerja. Semoga dengan sifat itu dapatlah dipupuk dan dikembangkan bagi meniti kecemerlangan. Sebab itulah untuk mengelakkan daripada malas bekerja ni, di pejabat-pejabat kerajaan ke atau di pejabat-pejabat swasta kan sekarang ni mereka mengadakan kos-kos yang tertentu. Tujuan kos ni tidak lain dan tidak bukan di samping untuk meningkatkan kemahiran pekerja tersebut, ialah untuk menyedarkan bahawa bekerja dengan sungguh-sungguh tu sentiasa akan membawa kepada kejayaan. Tapi kalau kos-kos gitu saja, kalau orang yang punya diri pun tak ikut kos macam kita yang ada hari ini, mana kos-kos agama lah kesedaran tu hanya sekejap aja, lepas tu dah tak sadar balik. Dah sekejap dah akan tak sadar balik. Sebab tu yang penting bagi kita lah orang Islam ni, kalau kita mau sentiasa menjadi orang yang sedar, orang yang beringat, maka selalulah dengar tazkirah agama, terutama dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan menggalakkan kita agar terus bekerja dengan sungguh-sungguh dan elakkan daripada malas. Kalau kita tak mendekatkan diri kepada para asatizah ataupun para kiai dan sebagainya, maka nanti apa yang kita pelajari, apa yang kita dapat cepat dan mudah dilupai dan akhirnya kita jadi orang yang malas juga atau orang yang bekerja sambil lewa. Jadi di antara dalil-dalil lain yang menunjukkan betapa perlunya hal ini disebut disebut dalam banyak riwayat, antara lain firman Allah SWT dalam Al-Quran, wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Tadi yang kita bincangkan ialah hadis yang menggalakkan kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan niat yang baik. Dalil dalam Al-Quran yang menyuruh kita juga jangan lupa bekerja di dunia ini ialah dalam surah Qasas ayat 77 yang saya bacakan tadi, yang maksudnya carilah ataupun tuntutlah harta segala sesuatu yang didatangkan oleh Allah untuk akhirat. Maknanya carilah sesuatu untuk kepentingan akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah sesuatu yang diperuntukkan oleh Allah untuk hari akhirat. Tapi di belakang Tuhan mengatakan
wala tansa nasibaka minad dunya, jangan sekali-kali kamu lupa bagian kamu di dunia. Jadi kalau kita tengok orang yang terus menerus kejar akhirat, duduk kat masjid tak habis-habis, tak balik-balik, pergi wirid sana wirid sini, join apa ni majlis-majlis selawat dan sebagainya, tak mau kerja. Ini salah. Sebab dalam ayat ini mengatakan walaupun kita disuruh cari bahagian kita untuk akhirat, tapi ini Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bahagian kamu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan apabila kamu dah dapat bahagian kamu di dunia ini, jangan lupa juga untuk berbuat baik kepada siapa saja, kepada orang ramai, kepada masyarakat,